dan juga subjek. Okey, cuma apa yang kamu lihat di paparan skrin ni adalah bahan yang telah berconteng, beredit. Jadi saya kongsikan bahan yang sama. Diedit. Jadi bahan ini agak messy. Kurang menggunakan dokumen yang original yang telah saya kongsikan di kelas sebelum ini. To our previous. Okey, tengok minggu lepas bahan yang telah diedit. Okey, untuk BM juga. Seperti biasa, saya teruskan kamu kajian kamu pada setting room. Okey. Sebagai pelajar, tulis nama dan juga nama sekolah seperti biasa untuk rekod kehadiran. Okay, guys, saya nak mulakan sesi kelas malam ni dengan subjek bahasa Melayu dahulu. Pelajar, sekarang saya ada pada soalan nombor 7. Soalan nombor 7 kan terserah. Kertas 2 Sila rujuk kertas 2. Kertas 2. Kita terus ada soalan nombor 7. Okey, saya nampak sini ada dua petikan pertama petikan berkemungkinan ini dia kata apa ni? Baca bahan-bahan di jangan menggunakan anda sendiri. Kita kat sini lirik ya. Bila lirik lagu kot. Lagu ni pasal Mak Dolah. Saya pun tak pasti ini lagu macam mana. Sumber buku teks bahasa Melayu tingkatan 4 halaman 117. Sebab sini lirik ada, lagu ada. Okey, so ini ada sebuah lagu. Okey. Kita tengok kepada seterusnya petikan bahan 2. Syair dia juga pecah. Sekali ni adalah syair. So yang keluar kat sini adalah lagu dan juga syair. Syair ini juga daripada buku teks. Okey, daripada buku teks. Okey. Okey. Kita terus pergi kepada soalan. Okey. Saya rasa majoriti kamu benda sama juga. Korang just tengok sekali imbas di bahan tersebut. Lepas tu korang terus pergi kepada soalan pertama. Okey, berdasarkan bahan 2, berikan maksud rangka kata berhati gundah. Berhati gundah. Okey. Dia kata berdasarkan bahan 2. Okey, siang malam berhati gundah. Okey, so gundah ni
bimbang, risau. So berhati ni berperasaan lah. Okay, berasa. Okay, berasa, berperasaan, berfikiran. Okay. So berperasaan bimbang. Okay. Mungkin korang boleh cadang jawapan lain. Siapa nak cuba letak jawapan untuk nombor 1 ni, berhati gundah ni. Maksud angkat kata berhati gundah ni boleh cuba. Okay, tuliskan cadangan korang dekat ruangan chat. Saya boleh tengok. Dekat call message tersebut. Oh, kenal ya. Kedua. Okay, saya keluar dekat soalan ke-6, dia akan keluar dekat soalan ke-7. Kan ni terasa macam soalan. Okey, 6 kan umum, soalan ke-7. Ke-6, soalan ke-7 pun ada. Dan soalan pertama akan tanya maksud rangkai kata. Okay, untuk soalan 6 dan 7 ni, soalan pertama dia akan tanya maksud rangkai kata. Okey. Dan soalan kedua dia akan suruh dia daripada bahan. Okey. Okay, saya perasan ada 2 pattern untuk soalan nombor 2 ni. Kalau kamu lihat soalan nombor 2 ni, untuk soalan 6. Soalan 6 pecahan kedua ni. Kita tanya cara-cara menguruskan kebahan. Okey, ini kita dah lihat dah. Saya sikit ni. Terus. Okey. Berbeza bulan okey. Kita pernah jumpa soalan lebih kurang sama, tapi kali ini soalan tersebut bukan berada pada soalan petikan 6. Bukan soalan petikan umum, tapi kali ini dia berada pada soalan petikan sastra. Itu soalan yang berbentuk analisis. Hari itu kita boleh jumpa benda analisis yang persamaan dan perbezaan. Ini hanya persamaan sahaja. Soalan ke-6 ataupun soalan ke-7, nak tak nak, kamu kena peka, kamu kena cakna, kamu kena tahu bahawa kamu akan jumpa soalan yang perlukan analisis. Kamu kena banding perubahan, cari yang sama atau cari yang berbeza. Itu sudah pasti akan keluar. Kalau tak keluar dekat petikan sastra soalan nombor 7, mungkin keluar dekat petikan umum. Okay. So tolong noted benda ni, tolong beri perhatian. Okay, siapa yang tak biasa untuk soalan-soalan yang ada analisis ni, tolong buat kerap, buat lalu. Cara buat tak semestinya tulis. Jawapan. Semudah itu, sepantas itu. So jangan jadikan alasan tak ada masa, malas apa semua. Okay. Kamu dah nak exam, tinggal lagi tak sampai mungkin dalam 60 hari je. Okay. Bulan ini, bulan 1 adalah bulan oral. Okay, ujian lisan. So kamu akan menghabiskan banyak masa dengan ujian lisan. Sampai kamu sudah tiba-tiba dah bulan 2. So siapa pun nak start masuk study bulan 2, saya cakap masa tu dah lama saya dulu study awal. Kurang lah, saya cakap secara umum. Saya cakap secara general lambang. Okay. Okay, jom. Kita tengok. Okay, so mari kita lihat, ada tak cadangan untuk soalan pertama tadi? Maksud orang kata gundah tu, gundah. Berasa gundah. Oh, tak ada Setakat ni tak ada lagi. Okay. Apa, saya skip je soalan pertama tadi tu. Okay, soalan pertama tadi, berasa gundah tu, kita berhati gundah tu, kita okay, berasa risau. Okay, berperasaan, bimbang. Jelas kan? Berhati, berperasaan, berasa kan? Apa lagi? Berfikiran.
Okey. So, pada kedua, nyatakan persamaan-persamaan yang terdapat dalam bahan tersebut. So, kita kena tengok ni. So, ini bukan senang para pelajar. Saya cakap terus terang. Kita nak cari persamaan dalam petikan umum pun, petikan yang ayat biasa pun kita perlukan masa. Apatah lagi nak lihat petikan sastra. Kita kena study satu demi satu rangkap. Okay, setiap rangkap ni kita kena tengok semua ni. Lepas tu kita buat perbandingan. Bahan kedua, rangkap demi rangkap. Ada tak benda yang sama? So ini perlukan proses yang memakan masa. Jadi sila hati-hati, jangan terlalu lama. Okay. Kalau saya pernah cakap sebelum ni. Kalau saya akan skip soalan nombor 2 ni dulu. Terus terang Jack. Serius tak? Serius bro, babe. Saya akan skip soalan nombor 2 ni dulu. Sebab saya sedar, saya takkan buang masa, takkan memerangkap diri saya dengan masa yang lama hanya untuk mendapatkan 3 markah. Habis cikgu, boleh ke macam ni? Saya kata terpulang. Ini adalah individu punya pilihan. Kalau saya, secara peribadi, saya tak bagi cadangan, saya tak acorkan. Secara peribadi, kalau saya akan skip dahulu soalan ni. Saya akan pergi kepada soalan ketiga dan soalan keempat dan juga soalan-soalan lain. Selepas jika ada masa tenang, kita kepada soalan ni. Saya tak nak merisikokan soalan-soalan lain hanya kerana untuk menjawab soalan ini. Okay? Tapi siapa confident, dia biasa dah buat soalan ni, dia rasa dia pantas, dia yakin, silakan, teruskan macam biasa. Tak ada masalah. Okay? Okay, jom kita cari persamaan. Korang tengok dokumen korang masing-masing, cari. Okay, lebih kurang saya bagi korang cari sekejap. Siapa dah jumpa persamaan, teruskan beritahu saya. Share dalam
inkontrolnya roh. Ada sebarang cadangan. Wow. Kamu nampak? Saya pun nak mencari persamaan dia, nak buktikan tu. Saya pun ambil masa ya. Jadi sebab itu ada sebab kenapa saya cadangkan. Kalau rasa susah, tinggalkan dahulu soalan ni. Okay, kita kembali kepada soalan. Soalan tanya, merupakan bahan persamaan yang terdapat dalam bahan tersebut. Okey. Sekali imbas, kalau kita tengok skema jawapan, tak bersama mana. Tapi persamaan itu yang sebenarnya kritikal. Tak pula jawapan macam ni kan. Okey, itu sebab setiap orang mempunyai tafsiran yang berbeza-beza. Sebab itu saya kata, bila tanya persamaan dan perbezaan dekat soalan nombor 6, dia
suka sikit. Sebab ayat dalam bahasa tu, bahan dulu dalam petikan umum ni, ialah secara langsung. Maksud yang kita semua faham. Maksud dalam petikan sastra ni, dia ada maksud tersendiri. Ada maksud di sebaliknya. Yang mungkin tafsir orang berbeza. Okey. Ada orang kata yang ini. Ada orang kata yang sama dengan ni. Okey. Di situlah sebenarnya yang saya kata soalan yang analisis. Bila minta persamaan dan perbezaan, kesukaran, saya memang mencadangkan sebenarnya kamu tinggalkan dahulu. Okey. So ini yang saya nampak setakat ni Ini pada saya. Okay. Ada bahagian satu ni. Okay. Sampailah waktu rakyat jelata berpadu erat ia sekata. Tahan bahagia tahan derita mendaulatkan kembali negara kita. So ini nak dia menyeru rakyat ini supaya bersatu. Supaya bertahan. Okey, untuk demi kemerdekaan negara lah kan, saya cerita kan. Okey, nak mempertahankan kedaulatan negara. Kalau cakap buka buku teks sejarah bab 115. Apa itu cerita dalam 42. So, tanah dalam hati. Saya rasa bahawa rakyat boleh sanggup berbakti untuk tanah air. Untuk melindungi ni kedaulatan negara kita kena kita lindungi, kita sanggup berbakti. Satu lagi saya nampak dekat sini. Kat sini je lah. Kat sini je lah. Okey, ni. Saya nampak ini maksudnya untuk mempertahankan kedaulatan. Tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahmu. So kita kena seia sekata kat sini. Okey, kita kena tanam dalam diri kita sanggup berbakti demi negara. Okey, so itu saya nampak persamaan dia. Okey, kalau ikut dalam petikan bahan satu rangkap dalam bahan dua rangkap apa ni? Berapa dah? 1, 2, 3, 4 pada 8 rangkap ke. Ya. Okey. Okey. Saya kat sini saya nampak sikit tau, Jaimi. Pasal bangkit. Tapi kat sini lebih kepada berjuang merebut kemerdekaan. Jadi nampak tak sama dengan bahan satu tadi. Yang ni lebih kepada gugur terkorban Jadi macam nampak terlalu jauh sangat, lebih kepada pengorbanan. Okey, walaupun kita nampak kat sini dalam yang ini lebih dalam bahan pertama ni, bahan satu ni, rangkap terakhir ni lebih kepada tanah tumpah darahmu lah apa semua tapi ini lebih kepada berbakti. Okey, lebih kepada berbakti, dia bukan untuk kemerdekaan, dia lebih kepada untuk negara. Okey, dia tidak ada isu kemerdekaan kat sini. Jadi saya tak nak ambil yang ni lah. Saya ambil yang bawah tu. So, seterusnya saya pergi pada nombor 2. Persamaan yang kedua. Okey, berkali-kali dicuba musuh, negara dilanggar hendak diruntuh. Berkat bersatu rakyat teguh tetap berdaulat bagi kukuh. Okey, kat sini saya nampak persamaan dari segi apa tau. Apabila rakyat kita berteguh. Okey. Rakyat berteguh. Tak berdaulat berkukuh. So, sampai sendiri persamaan satu ni. Okey, negara ini dibina batu per batu di sini paknya sekata. Apabila rakyat satu, rakyat tak saling curiga.
rakyat tidak saling wasangka, maka negara akan kukuh. Saya nampak tu persamaan dia. Okey, persamaan dia. Saya nampak kat situ. Okey. Saya nampak ni. Okey. Tapaknya teguh sekata. Negara kita, kekuatan negara kita akan terus. Okay, tapak asas negara kita akan terus kukuh apabila rakyat kita bersatu teguh. Rakyat kita bersatu, tidak ada syak wasangka, tidak ada apa tulis kat sini, tidak ada wasangka, tidak ada curiga. Itu yang saya nampak. Boleh ya? Okey. Okey, itu sini. Dalam skema jawapan sekarang baru saya rujuk skema jawapan. Sekejap. Dalam skema jawapan, saya nak rujuk sekejap ya. Tengok perbandingan sekejap. Okey. Kebetulan ada gangguan sikit. Okey. Okey, perkataan seia sekata ada dalam skema. Perkataan seia sekata. Okey. Mungkin ada tu tanya, cikgu macam mana nak tulis jawapan ni lah? Okey, tak susah pun. Mungkin kamu tak pernah nombor 2. Macam biasa. Kita tulis. Okey, persamaan yang terdapat dalam tersebut ialah pertama, nyatakan nombor. Pertama, tulis. Okey, kalau saya suka tulis, saya suka letak penanda wacana menggunakan nombor. Nanti nak nombor tu, kedua. Okey. So, pertama, berdasarkan skema jawapan pertama, ia sekata dan bersatu padu. So, nampak dalam bahan 2, nampak bersatu rakyat teguh. So, awak boleh beritahu kat sini, rakyat bersatu. Dia hanya beritahu macam tu saja. Dia tak bandingkan perenggan mana, rangkap mana. Dia tak beritahu yang mana satu sama, mana satu tak tahu. Yang kita hanya perlu beritahu apakah elemen-elemen yang kita nampak dalam bahan 2, elemen itu juga muncul dalam bahan 1. So, elemen yang sama saya nampak kat sini lah. Dalam rangkap pertama ni ada bersatu rakyat teguh. So, dalam elemen anak jauh disebut. Dalam bahan 1 pesan Pak Dolah lagu ni, saya nampak kat sini tapaknya teguh. Tu saling tidak saling bersatu. Itu maksudnya rakyat bersatu. Okay, saya juga nampak dekat dekat ni. Berpadu seia sekali rakyat bersatu padu. Okay. So, elemen rakyat satu, rakyat teguh, seia wujud dalam kedua bahan. So, pertama, rakyat bersatu padu dan seia. Masyarakat tu macam sahaja. Kedua, yang kedua saya tengok sini, dalam jawapan, dalam skema jawapan, dia tulis apa tahu? Dia tulis mempunyai kepercayaan dan saling mempercayai antara satu sama. Ini saya tak pasti mana dia ambil. Mempercayai antara sama. Tidak salah dalam batu. Kebetulan saya pun tanda. Tapi di manakah ia muncul dalam batu? Saya tak persilakan benda itu sebagai, tapi dia tak sebagai saya. Kat mana?
Saya pasti. Saya baca, saya tak nampak pun mana tak paling saya nampak kat sini perkataan rakyat berbalah. Ini ada dia naik, dia ada sentuh elemen bahawa kalau rakyat berbalah, bila rakyat tak percaya cara satu sampai, makanya daulat. So tapi dalam ini elemen negatif. Elemen tersebut dipersembahkan dalam bentuk negatif. Jika tiada elemen saling percayai dalam hal pertama, elemen tersebut kita tidak boleh kata. Dia persembahkan dalam bentuk positif. Berkemungkinan itu elemen yang dikatakan. Saya bilang tulis ni apa persamaan ya. So, persamaan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada dah setengah jam, cepat tu masih. Ada apakah langkah-langkah yang untuk menghargai mana ini daripada zaman sekolah ini siapa tak ada jawab ni, dululah pergi Google cari kan ni jumpa sejak sekolah rendah. Awalnya untuk hargai jasa tokoh lah pejuang takkanlah dia ada kaitan kemerdekaan, kaitan jasa yang benda apa kalau ambil banyak cara dia. Okey banyak cara dia. Okey. Okay, sekejap saya nak share dengan awak dokumen saya dengan Fonji. Sekejap Oh. Telur. Baik. Telur. Nah. Tak belas. Dah pergi sana dengan kacau adik-adik kelas. Adik kelas. Sorry dia gangguan je. Okey ni kot. Bahan Foundry saya ada buat perbincangan karangan dengan Foundry. Alang-alang kita nak tengok soalan hebat dia. Ini kertas dulu lah. Betul lah. Okey. Okey, ini adalah kertas model PT3 Bahasa Melayu yang terkini KSSM. So, kalau korang ingat lagi masa korang Foundry dulu, inilah kot lebih kurang sama lah kot. Korang punya soalan kan? Bentuk soalan dia. Bahagian A, bahagian B. Okey. Saya ada sharekan tips dengan korang. Okey, dalam korang boleh tengok sini minta komi. So sekarang ni kamu nampak sini okey, soalan nombor 2 macam soalan level SPM lah. Tengok langkah-langkah untuk menghargai jasa
dalam kontribusi atasi masalah kembangan. Memang semua orang tahu, semua orang sedar bahawa soalan karangan dengan soalan kibat tak jauh beza. Kadang-kadang ada sedikit perbezaan tapi kebanyakannya boleh lebih kurang sama. Okey. Okey ya. Jadi berarti pertama nak bila nak apa hal kat cara kepentingan. Saya rasa kamu ada pernah student saya pun tahu benda ni. Okey ya. So, Hai. okey. Oh. Okey, sekarang kita belakang kepada untuk dalam apa sebab kita ni. Tuan Kita soalan. ni ya. Okey, langkah-langkah bil untuk kat sini belakang soalan dia, latar belakang ialah tentang menghargai jasa pengorbanan. Okey, kat sini kepada dalam kalangan so kat sini nampak kat sini langkah je lah, langkah yang ambil untuk hargai jasa. So, untuk siapa ni? Tokoh kemerdekaan. So, fokus kita ialah jasa dan pengorbanan tokoh kemerdekaan. Okey, bukannya pelajar, bukannya siapa. So, kita kena fokus. Orang zaman dulu, orang yang pernah. So, itulah cara nak kuasai soalan. Okey. Okey, lepas tu dilakukan, dilaksanakan peranan oleh siapa? Siapa yang patut buat tu? Kalau soalan langkah ni, siapa yang laksanakan lah? Akhirnya kalau dash kedua ni dilakukan, diambil oleh siapa ni? Okey. Okey, peranan oleh siapa ni? Ini maksudnya untuk soalan yang untuk langkah lah. Kalau kebaikan ni, kebaikan kepada siapa? Untuk siapa? Macam tu. So, tengok okey. So, kat sini, kalau tengok kat sini, dia kata, apakah langkah-langkah yang boleh diambil? Oleh siapa tak cakap? Oleh siapa-siapa? Umum. So, boleh jadi spesifik kalau dia kata langkah-langkah yang boleh diambil oleh para pelajar. So, kat situ akan jadi spesifik. Kat situ akan jadi lebih mencabar. Okay, para pelajar, kena tahu kebarangkalian soalan yang boleh ditanya. Okey, kamu nampaklah macam mana situasi soalan. Macam mana nak kuasai nota, nak kuasai jawapan dan semua kan. Okey. So, itu yang step kedua ke. Step ketiga, ini isi-isi popular bila soalan tanya pasal langkah. Biasanya soalan kibat. Biasanya soalan karangan. Memang akan tanya langkah. Usaha. Okey, jarang tanya pasal punca atau faktor. Pernah ada. Okey, tapi tak sekerap, tak sepopular soalan langkah. Okey. Samalah macam karangan kita. Tengok karangan kita ni. Tengok karangan kita. Soalan karangan kita. Ini satu. Okay. Satu lagi kesan. Ya. Kesan, kebaikan dan keburukan. Itu satu. Yang kedua langkah. Okey. Ini pun ini keluar punca. Okey. Ada variety ya, keberbagaian kat sini. Okey, ini peranan. Okey, peranan tak jauh beza macam langkah. Yang ni pun peranan. Keluar peranan. So, langkah. Okey kat sini. Soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Okey. Kesan punca. Okey, jadi pelajar saya mereka ni ialah untuk PT3 ni ialah sebab kebanyakannya soalan kibat. Kalau keluar soalan kibat langkah, kalau keluar soalan karangan tanya pasal langkah, okey, ataupun peranan, nampak sini ya. Okey, peranan kita tak beza pun langkah tu. Okey, jadi saya letakkanlah teknik isi-isi popular. Okey. Contohlah apa yang masuklah kerajaan puas apa dia dia bagi dari segi mas dari segi sosial gantung
sesuai isu kan. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan soalan kita ni, okey. Okey. Apakah langkah yang boleh diambil untuk menghargai jasa? Pertama, pemimpin. Boleh. Boleh. Anda kata dengan pemimpin kata kempen ni kerajaan yang buat. Kempen saya kata kerajaan yang buat. Okay. Jadi isi kedua macam mana untuk menghargai jasa tokoh peguam, kita buatlah program. Kali ni program kita buatlah. Jadi kita sama je. Okay, cara minta. Dari program ini, ada speaker. Dia buat. Sekolah pun dengan dan dia jauh beza. Nampak Nah, ini buat isi ni apa? Saya buat isi ni untuk kemalangan. Kita sekarang tengah jawab jasa pengorbanan tokoh kemerdekaan. Kenapa saya boleh guna cara yang sama? Sebab ini isi popular. Benda-benda ni yang korang kena ada sebelum korang masuk exam. Barulah kata ada isi yang mantap, barulah korang ni bersedia. Okey. Kan? Saya tahu ada antara kamu dah banyak isi-isi yang lebih kurang sama kan? Ada yang dah biasa dengan benda ni. Okey. Siapa yang baru first time dengar ataupun yang tak familiar belum ni, masa ni ambil peluang. Okey. Dapatkan, tanam, save betul-betul benda ni. Okey. So, 3, didikan awal. Boleh. Itu yang paling generasi muda kena mak bapak didik. Atau mak bapak sendiri yang tunjuk contoh baik. Tapi boleh tak kalau tunjuk contoh teladan ni bukan mak bapak tak, tapi masyarakat? Boleh. Tapi sesuaikan dengan isi ni. Mungkin macam kurang sesuai. Macam mana nak hargai jasa tokoh pengorbanan kemerdekaan dengan cara masyarakat tunjuk contoh. Macam sesuai je. Mungkin tak banyak benda. Tapi kalau untuk kebat, boleh. Kalau jawapan kebat, korang boleh beritahu apa isi dia, letaklah contoh. Masyarakat buat program ataupun masyarakat menghargai tokoh-tokoh orang-orang yang berjasa kepada kawasan mereka. Macam tu kan. Buat contoh, boleh juga. Kat sini maksudnya tak semestinya ibu bapa yang tunjuk contoh teladan yang baik. Didikan awal memang biasanya lah ibu bapa. Boleh ibu bapa didikan awal banyak cara sih. Bercerita, memperkenalkan, membawa buat lawatan, korang banyak kan? Benda tu. Okey. 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 Menyediakan bahan bacaan. Okey. Keempat, langkah pihak. Ini macam tak kena. Kamu tengok tu. Menguat kuasakan undang-undang, mengenakan hukuman berat. Ini tak sesuai dengan isu ini. So kita skip lah. Kita pergi media. Apa media patut buat? Dah tengah-tengah media patut siarkan rancangan yang best. Slot khas. Sesi khas. Iklankan kes penebulan kemerdekaan. Benda. Ini peranan pihak media. Sangat penting. Media ni maksudnya yang besar lah. Okey. Okay. Ini berbeza. Ini kerajaan yang buat. Isi pertama dengan saluran media. Tapi ini kali ni media yang buat macam-macam. Okay. Iklan besar. Iklan tu bukan sekarang iklan kat TV je. Orang tahu iklan kan secara online sekarang. Okey. Iklan kan orang boleh buat dekat bus stop, orang boleh buat dekat billboard papan kenyataan yang bapak besar tu kan. Okey. So ini semua adalah peranan-peranan media. Okey. Kamu boleh kata kerjasama dengan swasta ke, kerjasama dengan badan kerajaan ke, NGO ke, boleh. Terpulang. Okey. Dekat BM hari ni Okay. Our English session. Okay, so kita stop dekat sini bahan BM kita. So saya nak highlight. So kita sampai soalan nombor 3. Alright, so next week, minggu depan kita akan masuk soalan nombor
Okay Soalan nombor 4 lepas kita masuk novel. Okay. So will be 11. So 11 January. Okay, so jom kita mulakan bahasa English. Okay, dengan baki masa yang sedikit, okay, even though we still have information, so I will to brief you guys about paper. Jom kita tengok paper 2 sekejap. Okay, we are at paper 2, 1.5 hour, 1 jam setengah saja. Bayangkan kita ada 3 soalan, kita ada sejam setengah. 3 essay ni, sejam setengah. Macam tak cukup je. Okay, ketika kelas kita during our class, I already remind and explain and brief about the time management regarding your paper 2. I'm not sure with you guys or with someone else. Saya tak ingat lah. So, in order all of you noted and notify and remind about this, okay, tolong beri perhatian. You have to be aware that the allocation marks are everything is unequal. They are equally distributed. 20, 20, 20. Okay, walaupun korang tengok part 3 ni, the words required 150 words. Okay, banyak kan? Korang kena tulis banyak. Compare to the previous one, part 2 and part 1. Yang mana lesser, the word is lesser. Okay, tapi jumlah markah adalah seimbang. So, my to finish sebab masih the question tu part marker. So part 1 ni siapkan 20 minit tapau betul-betul. Soalan ni senang saja. Siapa yang tak biasa, yang tak mahir, pasti yang kurang mahir sebelum exam. Tahu, nampak betul-betul soalan ni. Okay. Okay. Jom kita pergi kepada part 3 sebenarnya. Okay. Saya nak masukkan bahan PT3 ya. Saya suka buat perbandingan dengan PT3 ni. Sebab korang nak buat benda ni dulu. Sekejap ya. Ni tak keluar this one. Oh, this is paper 1. So, yang mana? Okay. Yes. So,
Kelas. Saya initiative. Dia yang saya tiga sama saja. Okay, that's why SPM, orang punya SPM ditambah hanya setengah jam, tak lagi tambah setengah jam saja. Pada zaman ketiga pun dah memang the time allocated is already relevant. So add another so add another half an hour. So I think it is quite tough untuk istilah tambah satu lagi isi kan hanya setengah jam. Okey, tak apalah. Nampak macam relevan tapi mungkin nampak yes. This is not so when compared with the SPM. Carefully, the total 80 perkataan. Okay, student, please pay attention because you are looking at the development of the question. Perubahan soalan korang kena sedar. Korang kena sedar dan korang kena tahu bahawa benda ni benda yang simple. Walaupun saya kata question one is the easiest one compared to the rest berbanding yang lain, tapi korang kena note korang kena berperhatian Okey. Tengok kebanyakan soalan dia dibagi beberapa pilihan barang. Okey, nak buat birthday present, so they provide you option camera, laptop or PlayStation kan. Okey. Or ataupun catatan. Okay. If you look carefully, soalan ni memang tak ada benda lain. Dia suruh kita pilih satu ataupun cadangkan satu benda dan kita nyatakan kita punya kita panggil explanation why we choose that thing, why we make such decision. Kenapa kita pilih barang tersebut ataupun kenapa kita cadangkan barang tertentu ataupun pilihan tertentu. So this is ini yang saya cadangkan kepada student saya. It depends on the on the product lah. Kalau macam destinasi bercuti mungkin tak sama macam ni. Okay. Okay, student. Kamu nampak tak kenapa saya cadangkan terlalu banyak? Sampai 6. Why I suggest until 6 suggestion or reasons or explanation. Kalau ekologi terlalu banyak benda ni macam-macam nak cakap. Kan? Okay, sampai saya comparison bandingkan dengan okay, because I nak menulis nak apply dekat sini tau. Bukan saya nak apply dekat soalan yang keywords ni yang kita kena tulis banyak reason. Tetapi ada pelbagai soalan. Nampak? Kalau kita tengok dari itu sahaja. Lepas tu letak reason. Tapi dia SPM, kamu ada kat sini help by sharing one thing. Fokus soal. By you. Ini first question. Kongsikan satu benda yang kamu buat untuk kekalahan. Kedua, faedah. Soalan, apakah peralatan yang diperlukan? Soalan keempat, kamu buat siapa dengan benda ni? Who you do this activity with? Okay. Ini daripada tips. Tips kesihatan. Okay. Selesai kat tiga. Lepas yang box yang tiga yang nombor
kalau katakan pilih kamera apa yang kamera pernah ada pengalaman. Saya benar-benar kamu apa tau? Dari segi you have to know there's much more about benda ada why the government, why education pemeriksaan ada macam penggubah soalan buat apa nama why. Okay, so okay, buat sama ni apa itu isu so sini memang betul pas tanya bu apakah perasaan kuat ada tak ada ni why. So pas pun dia aplik soalan dah orang nanti dua soalan yang benis ada soalan kertas dua. Okay, so you have to be alert and concerned about this one. Okay, sebab tu all the reasoning, semua explanation yang korang kena buat ni, korang kena macam saya cakap macam ni lah. Ni. Korang kena bersedia dari segi when, where, apa semua tu. Ataupun to be precise, kalau tengok tadi, macam saya kata, suggestion. Okay, benda-benda saya tulis ni Okay, so the things that may be related to the topic. So korang kena bersedia. Okay, untuk menjawab soalan-soalan macam ni. So sebenarnya benda ni kembali pada basic kita punya kemahiran menjawab ACBM ataupun kemahiran kebat kita. Okay, macam tadi saya sentuh macam sentuh education, kita sentuh dari segi apa tu peranan ibu apa. Okay, tak apa, nanti bila kita dah buat ACBM nanti kita semua akan nampak banyak lagi. Sebab safety, keselamatan, dari segi health, kesihatan, dari segi environment, dari segi persekitaran, dari segi nature, alam sekitar, dari segi what? Dari segi social, dari segi communication, dari segi teknologi, dari segi sports, dari segi culture. What else? Okay, banyak lagi macam-macam. Okay. Kita tengok. Okay, now kita pergi pada soalan kedua ni. Okay. Kita nampak kat sini ada what. Okay, what WH. Ni WH. What What. So dah akan tanya what kat sini. Okay, what. What occupation you would like to explore. Okay, what. So kat sini pun ada what. Masuk korang form 3. Okay. So then, reasons for your choice. Okay, alasan. Sebab. So reasons ni adalah benda yang sama korang dah buat dekat ni, question 1 ni. Yang korang dah buat sejak masa form 3 lagi. Reasons. Ini semua adalah reasons. Why you choose PlayStation, why you choose laptop, why you choose camera. All this ini adalah suggestion how to explain your reasons. Providing reasons. Nampak ni? So dalam SPM nanti, okay, korang wajib jawab soalan part 2 ni, reason for your choice. Kat sini dia kata, cikgu kamu minta kamu bincang pasal cita-cita. Lepas tu buat satu essay pasal pekerjaan yang kamu nak ceburi pada masa akan datang. So saya nak jadi tentera laut, environment, dari segi financial, dari segi interest, minat, dari segi family background, dari segi challenging, dari segi experience, dari segi teknologi, dari segi safety, dari segi function. Kan? Sebab ada benda ni. Okay, okay. Individual purpose, yang 4 tahu, interest, minat. Okay, dari segi financial saya tak masukkan. Ni price.
Kalau ada satisfaksi financial, untuk gaji besar ke apa ke, okey. Ingat okey. The impact ni adalah kesan. Kesan juga berkaitan dengan what. Ataupun satu lagi kesan kita berkaitan dengan apa tahu? Kita berkaitan dengan ni. How you feel. Bila kita buat hobi kita, mesti ada kesan terhadap diri kita, apa perasaan kita. So kat sini ditanya apa? Impact. Kesan. Okay, how your profession, how your occupation provide good for society. Kesan pekerjaan yang awak pilih tu kepada masyarakat, bukan kepada awak. Kalau how do you feel, perasaan kita, so itu kesan pada diri kita. Kali ini kesan kepada benda lain. Society, pada masyarakat. It can be good, it could be something bad. Tengoklah kan apa ya. Tapi biasanya kita pilih pekerjaan yang bagus, biasanya dia punya impact. Surely lah. Okay. So you nampak. So kat sini, this is very compulsory to include all of this. Tiga-tiga kena masukkan. You cannot skip. So it's all back to basic. Buat ni. Siapa yang ada masalah dari segi WH ni, korang boleh ambil balik kat soalan PT3, buat balik benda ni. Train yourself again and compare to the answer scheme. Ataupun kalau malas, tengok soalan, baca skema jawapan untuk soalan macam ni. Tengok how the answer expand what, how the answer explain who, how the writing sentence develop where, when, how, why. Ini macam ulang kaji lah. Kalau orang tanya, cikgu tak tahu nak ulang kaji English, asyik buat kertas model je, tak tahu lah nak ulang kaji English macam mana. Ini saya beritahu ulang kaji English macam mana. Okay, okay. So this is about your essay. Okay, so next kita pergi kepada seterusnya. This is about your essay. Okay, kita pergi pada soalan ketiga. Wow. Okay, this is the part where you guys, korang akan menulis dengan banyak lah. Okay, sampai ke babak ni dalam exam nanti, when you are entering this the third phase, the third part, bahagian ketiga ni, masa tu mungkin some of you not enough half an hour. Tak sampai setengah jam, lagi 20 minit, mungkin lagi 20 minit. Dah tinggal 20 minit, banyak gila, tak habis lagi ni. Sebab apa? Korang terlalu leka dekat part 1 dan part 2. Okay, Tapi honestly saya jujur terus terang kalau korang all out dekat part 1, part 2 dan korang tiba-tiba if you guys got very critical situation dalam untuk part 3 ni, please tell your friends. Jangan panik. Please do not panic when you have only little time left, even though you haven't started part 3 yet. Walaupun kamu tak siap lagi part 3, okay, kamu belum mula lagi, tapi kamu tinggal masa sedikit saja, tolong jangan panik. Sebab pemarkahan adalah sama rata, 20 markah juga. Kamu dah buat habis baik untuk the first 20 and the second 20. So you must be proud. Okay, you should be proud. Okay, sebab korang dah cuba terbaik untuk part 1, part 2. Cuma you a bit array ataupun you a bit distract, okay, from the original trail that regarding your time management. Itu korang terkeluar sikit lah daripada landasan, okay, dari segi pengurusan masa. Okay, jangan panik, buat mana yang sempat. Kalau siap, tak siap tak. Okay, it's only 20 marks. Kan ada orang kata, apa gila cikgu ni? Dia ingat, boleh dia kata hanya pemarkah saja. Okay, serius. KSSM sangat relevan, sangat bagus. Sebab apa? Dia memperuntukkan markah sama rata. Bayangkan zaman-zaman sebelum ni, pada zaman saya, bayangkan question part 3, kalau dia letak 40 marks. Tiba-tiba tak siap. Tak pisang kamu. Pisang goreng, pisang apa kodok. Kan? Okay, can you imagine that? So tu jangan ni. Okay, bertenang, pilih betul-betul soalan. Okay, so the choice should be done at the first part, at the first stage when you got the paper. Patutnya soalan dah pilih soalan dah sebenarnya. Korang dah cari dah sebenarnya.
isi-isi dalam ni. Tak pernah next time saya akan share lah. Okay, dapat kata soalan. Dapat kata soalan pula. Okay, so when you start part 3, terus buat. Okay. Regarding part 3 ni, ini adalah antara formula yang paling berkesan macam mana nak kembangkan korang punya part 3. Okay, so ada reason kenapa question part 2 ni wujud di sini. Dan kenapa ada satu tajuk dibincangkan secara detail menggunakan kaedah WH. The method of WH question is using to expand your essay, to make your essay interesting. Even akan guna. Kalau tak guna pun tak apa kan, untuk PT3 ni kan. Tapi kamu dibenarkan guna. It means that untuk menampakkan karangan itu menarik, lengkap dan seronok dibaca, so 6 elemen WH ni kena ada. So make sure you got it for your answer. Untuk question 3, question 4, question 5. Itu yang kamu kena aware, sedar. So students, okay, saya remind yang awal, okay, kita semua ada masih ada masa lagi untuk revise our essay. Buat balik essay English kamu. So, ini baru awal masa lagi untuk sampai end of January. Ada masa lagi untuk bulan February. So use the time wisely to improve your essay writing. Check balik essay sebelum ni mana yang tak ada 6 WH ni. Tolong masukkan. Okay. Boleh? Ini pula. Okay. Okay. Dah pukul 10 lah. Kejap kan. It's already over 10 dah. 7 minutes. Okay. So, kalau saya, sekali lagi kalau saya akan avoid story. Okay. Tapi most of you will choose story actually lah. Kebanyakan pelajar akan pilih story. Okay. Kalau saya akan pilih artikel. Okay, saya akan ambil artikel. Tapi tengok juga tajuk dia macam susah je. Climate change. Okay, perubahan cuaca. Ini susah. Ada WWF benda semua. Tak payahlah. Ini apa benda? Ini bukan. Ini kata artikel yang bagus akan ditayangkan pada pameran ataupun persidangan WWF. Oh, tak ada kaitan pun. Okay, ini kalau tak faham soalan tak payah pilih. Okay, okay, so what story lah senang. Okay, that's all for our class English. So students, next class kita akan continue to this one. Yes, the last one. Kita akan continue untuk buat soalan nombor 3 ni. Okay, saya memang I intentionally go to paper 2 because I would like, before it's late, I want to remind you to be prepared earlier about your essay. Okay, dan ni semua ni simple training Ni semua simple exercise. Okay, yang mana korang buat banyak, makin banyak lah korang tahu. Okay, that's all. So next week we continue here. Dekat part 3. This one So 11 January. Okay, that's all students. See you again next week. Okay, teruskan ulang kaji. Jangan putus asa. Don't give up. Okay, teruskan belajar secara bijak, secara smart study. Okay, gunakan masa-masa yang ada dalam rutin harian kamu before you go back to school. I think most of you still haven't back to your hostel. Okay, belum balik asrama lagi kan. Okay, so for those who school daily as usual for SMK, okay, bahagilah masa dengan bijak. I heard that some of the SMK students got kelas tambahan, extra classes at their own school. So this is a very good effort from the teachers and the students. Even my students pun ada yang terlibat so best lah kan. Okay, so good luck everyone. Okay, divide your time wisely. That's all. So let's end the class right now. Okay, bye everyone. So we will see again next week at the same time, Tuesday night. Is it? Some of you not. Some of you already back to hostel. And the rest of you who not going to hostel, SMK students, you make
stay on with the class. The class will be continue as usual until February. So please ask the rest of your friends to join the class. Okay. Lagi banyak, lagi lama, lagi seronok kan. Okay. So dah itu saja. Saya tamatkan kelas hari ini. So minggu depan kita akan buat novel tau. Kita akan sambung kita punya BM dengan novel. So stay tune. Ajak kawan-kawan. Novel ni ada benda penting saya nak share sikit. Okay, itu saja. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Good night. Sudah habis lah. Oh, tadi dia lost connection. Ada student tanya saya, Sir, listening tu ada tak cara lain nak improve lebih better? Oh, saya terus terang saya ada satu pengakuan nak buat ni. Dalam from the all aspect of English, listening is the hardest for me. Bagi saya tak tahu kenapa untuk listening kan. Sebab kita bukan dengar English hari-hari tau. So to grasp the word, wah, bukan senang. Lagilah dengar kat speaker kan. Alamak. Saya ada beberapa suggestion. Okay, suggestion saya lah, you tengok movie English atau tak kisahlah, any material in English, but make sure the subtitle in English. Pastikan kamu dengar bahan bahasa Inggeris bersama saja kata bahasa Inggeris. Okay, ada pelajar tanya, kaedah nak jawab kebat dengan betul. Nanti next week saya akan inilah beritahu. Tolong bawa soalan ni minggu depan. Tolong beritahu kawan-kawan soalan yang siapa yang stay dalam ni beritahu siapa kawan dengan Siti Hajar Zamri dan juga Syadi ni. Dah keluar dah agaknya diorang kan. Okey. So kita sajalah, ada yang stay lagi Okey, bye. Okey, nantilah kita discuss balik soalan ni. Kalau siapa ingat tolong bawa balik soalan ni minggu depan kaedah nak jawab kebat dengan betul. Nanti kita type. Satu lagi, kebat BM senang tapi kebat sejarah ada masalah sikit. Soalan lah minggu depan kita discuss kebat sejarah sekali macam mana. Sebab kebat sejarah tak saya kena ada inference. Baru-baru ni student saya beberapa pelajar dia sangat bermasalah bila soalan kebat dia tak cukup satu markah. Sentiasa jawapan kebat dia full tapi kena deduct satu markah. Kena tolak satu markah sebab tak ada inference. Dan itu sangat mengecewakan okey. So kita akan bandingkan macam mana jawapan kebat BM dengan jawapan kebat sejarah walaupun soalan dia sama. Soalan yang sama, kita persembahkan jawapan yang sama, tapi ada sedikit penambahan perlu kita buat untuk soalan sejarah. Kebat sejarah. Okay, so kita akan discuss benda tu minggu depan. Okay, that's all. Okay, thank you, bye. Saya nak end call Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Sama-sama. Okay.